Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Salamun qawlan min rabbir rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Salamun qawlan min rabbir rahim. Yang pertama dan yang tiada keduanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk menyambung kembali kitab tauhid kita, kitab Jauharatul Tauhid, Hidayatul Murid li Jauharatul Tauhid lil Imam Ibrahim Al-Laqani. Dan pada minggu yang lepas kita membahaskan sebelum tu kita niat iktikaf. Kalau sesiapa yang masih tak niat iktikaf, kita saja aku iktikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita masuk kepada matan dia. Maksudnya kita masuk kepada satu matan yang di mana bahaskan tentang muqaddimah kepada kitab Jauharatul Tauhid ini. Berbunyi, Alhamdulillahi ala salatihi summa salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyi ja'at tauhidu wa qad khalat dinu anit tauhidi. Maksudnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atasnya. Okey. Kali ini kita belajar tentang selawat ya. Sebelum seorang muallif tu dia mengarang kitab, dia mesti akan letaknya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam kaedah berselawat, kita kena tahu bahawa cara kita selawat ada dua cara. Yang pertama, sama ada kita mulakan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bila sebut Allahumma, penghujung dia tu kena ada wasallim. Dia tak boleh wasallam. Jadi kalaulah wasallam ni bacanya bila? Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu cara betulnya. Dan ada juga yang berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia buat salli je, selawat je, tapi dia tak datangkan dengan wasallim. Tu apa, ada kaedahnya dan ada hukumnya dibahaskan kalau sekiranya kita membaca tanpa ada wasahbihi wasallim. Kenapa pada mula-mula sekali muallif ni dia membicarakan tentang, disebut tentang, dia bicarakan tentang selawat pada Nabi Muhammad ni panjang betul. Kenapa? Dia ada sejarah dia. Sebab itu kalau kita baca banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan di sini, dinyatakan wa bi khalqi Adam alaihi salatu wassalam wa jami'il makhluqati li ajlihi alaihi salam. Ada satu riwayat yang menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam ini diciptakan disebabkan oleh Nabi Muhammad. Tengok tu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ni punya ilmu ni, okey. Bila sebut tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala ni, dia bukan macam kita. Contohnya ilmu kita ni, selepas kita semayang ni nak buat apa ya? Lepas ni pergi makan kot. Mula lepas semayang isyak kita buat ba'diyah. Lepas ba'diyah kita pergi pergi makan, balik hostel balik. Lepas tu baca buku, lepas tu pergi PSZ, lepas tu tu. Ilmu kita ni dia berlaku disebabkan oleh peristiwa dan kita fikirkan apa yang kita nak lakukan selepas apa yang kita lakukan. Jadi itu ilmu kita. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala ni dia tak bersifat macam tu. Dia tak buat contohnya bila malapetaka ni apa pula berlaku. Tak. Allah Taala pula dia bukan bersifat macam tu. Lepas ni nak buat apa ya? Lepas ni nak buat apa? Tak. Sifat pelupa tu tak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ilmu Allah Taala ni dah setting siap lah. Sebab itu disebutkan dalam sini Nabi Adam tu dicipta disebabkan oleh, punya hebat, disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya besarnya, orang panggil tu penghujung kepada dunia tu.
Kalau bukan sebab oleh Nabi Muhammad ini, Nabi Adam AS ini, takkan ada peristiwa dia keluarkan syurga, takkan diturun ke bumi. Semuanya disebabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tengok tu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab itu disebutkan di sini disebutkan di sini, waruya Abu Nuaim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah mata ju'ilta nabiyya qala wa Adam munjadilun fi at-tin. Wa ruwiya Ibnu Sa'ad an Mutarrif bin Syakhir radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata kunta nabiyya qala baina ar-ruhi wat-tin min Adam. Wa qala rajulun ya Rasulullah mata akhidhul mithaquka wa Adam baina ar-ruhi wal jasad. Bermaksudnya Nabi Adam alaihi salam ini diciptakan, Allah Ta'ala sebut penciptaan Nabi Adam AS ini bermula daripada atin, daripada tanah yang basah, dan kemudian diciptakannya itu selepas mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan Nabi Muhammad SAW itu penghujung kepada Nabi. Sebab itu mereka menyatakan, Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa dia mendatangkan persoalan, macam mana Nabi Muhammad ini terakhir dijadikan, dibangkitkan, Nabi yang paling akhir sekali dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dia pula mendapat pengiktirafan, dia pula seolah-olah Allah Ta'ala letakkan dia yang paling awal dicipta, sedangkan dia paling lewat dibangkitkan. Sini persoalan dia. Jadi sebab itu persoalan ini cukup besar, dan sebab itu bila kita membahaskan bahawa sesungguhnya segala apa dunia yang berlaku ini semuanya nak menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadikan Nabi Adam AS dan seluruhnya disebabkan oleh Nabi Muhammad. Jadi sebab itu kita selawat. Dan bila bincang tentang selawat, ayat Al-Quran ada sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ni tiap hari Jumaat ni imam khatib baca ni. Sebab itu ada di kalangan para ulama, kalaulah ketika mana khatib ni kan pada khutbah yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau time tu kita tidur, ada yang cakap memang malaikat melaknat kita. Sepatutnya time tu kalau kita masa ketika mana khatib tu sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kita waktu tu kena selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaik kesamaan Sayyidina Muhammad. Nak tidur lepas tu. Ini kita khatib baru angkat dah tidur. Tapi yang kita ni masalahnya, bila je khatib sebut barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, terus sedar, dia tak payah orang gerak. Bila disebut je barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal Qur'anil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Bila sebut je tu, kita sebelum ni dah tidur punya lena, itu boleh sedar. Tu tengok permulaan kepada setan ganggu kita duduk. Sebab itu disebutkan, bila sebut innallaha wa malaikatahu, kalau kita terjemahkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berselawat ke atas Nabi Muhammad. Betul tak pentarifan? Allah Ta'ala berselawat. Kita ni takkan Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala nak berselawat ke atas Nabi Muhammad. Tu kita kena faham. Tu persoalan yang kita kena datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Apa maksud dia? Okey. Yang dimaksudkan apabila berselawat Allah Ta'ala ke atas Nabi, okey, bila atas turun bawah, dia bermaksud rahmat. Tu tuan-tuan kena ingat. Adik-adik kena ingat. Daripada atas turun bawah, dia maksudnya rahmat. Daripada bawah naik atas, dia panggil doa. Jadi macam tu. Maksudnya kita ni, contohnya kita nak bagi arahan dekat orang atas, boleh tak? Okey, kita ada bos, contohnya dekan. Lepas ni cuci tandas, boleh? Tak boleh. Kita cakap kalau prosesnya daripada bawah ke atas dipanggil sebagai merayu, boleh tak tolong saya cuci tandas sama-sama? Dia merayu. Dia bukan istilahnya daripada bawah ke atas tu dipanggil doa dalam istilahnya. Jadi daripada atas kepada bawah dipanggil rahmat. Sebab itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi maksudnya
daripada atas ke bawah dipanggil rahmat. Maksudnya Allah Ta'ala tu beri hidayah kepada kita, beri petunjuk apa pun, itu semua rahmat untuk kita. Tetapi daripada bawah nak ke atas, tuan-tuan, adalah dipanggil istilahnya sebagai doa. Sebab tu kita doa, kita merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bukakanlah pintu hidayah, ya Allah, mudahkanlah urusanku, ya Allah, kahwinkanlah aku cepat. Itulah. Jadi macam tu lah doa kan, daripada bawah naik ke atas. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang selawat ni, di sini muallif pengarang kitab dia membahaskan cukup detail. Kenapa? Boleh tak kalau kita cakap wasallim, lepas tu wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Sebab kita baca kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wasallim tu penghujung dia last kan. Tetapi boleh tak kita dahulukan wasallim ni ke depan dan selawat tu ke belakang? Tu ulama bahaskan macam tu. Okey, selawat ni apa? Berselawat. Salim ni apa ni? Salam sejahtera. Jadi bermaksudnya situ, okey, ulama bahaskan dalam benda ni, kalaulah sekiranya di belakang tu didepankan, contohnya seperti mana muallif yang sebutkan, nazim ni sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi ala salatihi summa salamullahi ma'a salatihi. Tengok tu, dinyatakan di sini salam dia tu ke depan, lepas tu selawatnya ke belakang. Okey, dalam masalah ini boleh tak ustaz? Boleh. Hukum dia bukan makruh, hukum dia harus. Sebab dalam ayat Al-Quran ni berdalilkan apa? Dia ada hukum bahasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Waw tu, waw. Waw tu. Sallu 'alaihi wasallimu taslima. Waw tu dipanggil waw ataf li mutlaqil jam'i. Maksudnya waw tu dia hukum. Sebab tu dalam bahasa Arab ni waw ni banyak. Macam contoh, waw ni dia ada untuk litartib. Macam contoh, iza matab ibnu Adam. Waw ni waw mutlaqil jam'i, maksudnya selawat dengan salam tu maksudnya sama ada kita selawat ataupun kita ucapkan salam sejahtera, tetap sah, boleh sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, itu hukum waw dalam maksud mutlaqil jam'i. Datang pula satu hadis, ustaz, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Sekiranya mati seorang anak Adam, akan terputuslah dia punya amalan melainkan 3 perkara. Yang pertama sekali, apa dia sebutnya, sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah, sedekah jariah. Au di situ. Au wa waladun salihun. Au ilmun yuntafa'u bihi. Okey, au situ dia bukan maksud li mutlaqil jam'i, dia maksud sebagai ikhtiar, pilih. Orang yang miskin, bila dia rasakan dia tak boleh nak sedekah jariah, dia cakap, ya Allah, aku ni nak mati dah ni, duit tak ada nak sedekah jariah. Sebab Rasulullah cakap bila matinya kita ni ada 3 je benda: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, lepas tu anak yang soleh. Nak cakap harta, tak ada harta nak sedekah jariah. Nak cakap ada ilmu, tak ada ilmu. Sebab kerja petani apa kan, kerja petani, kerja menoreh, tak ada ilmu. Apa dia? Wawaladun solehun, anak yang soleh. Tu jadi tu ikhtiar, dia pilih. Sebab tu daripada segi hukum pun dalam bahasa Arab, dari segi bahasa tu pun dia boleh menjadi sebagai satu hukum. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian didatangkan satu masalah. Ustaz, kalau saya selawat macam ni,
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Abi Bakrin summa salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula tu dia selawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Kemudian dia selawat kepada keluarga Saidina Abu Bakar. Kemudian dia selawat, baru selawat kepada Nabi. Boleh ke tak boleh? Ustaz, macam mana Ustaz kalau saya baca selawat ni? Boleh ke tak boleh? Mula-mula kepada keluarga Nabi Muhammad, lepas tu keluarga kepada Abu Bakar, lepas tu baru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di sini muallif ni cakap, dia cakap karaha. Karaha ni makruh. Maksudnya kita kalau buat lafaz macam tu makruh. Okey. Makruh tu pun disebutkan apa? Lianna fi taqdim as-salah ala salati alaihi salatu sallallahu alaihi wasallam su'u adab. Apabila selawat kita mendahulukan Abu Bakar ataupun mendahulukan keluarga Nabi Muhammad dan mendahulukan Saidina Abu Bakar berbanding dengan Rasulullah SAW, ahli sunnah wal jamaah cakap itu sebagai suatu benda yang su'u adab, tak ada akhlak. Macam contohlah kita cakap, daripada segi contohnya kita cakap, disebabkan Alhamdulillah, disebabkan Allah Ta'ala lah aku dapat 4 flat. Kita cakap Alhamdulillah, disebabkan Allah Ta'ala lah aku ni kahwin. Alhamdulillah, disebabkan Allah Ta'ala ni lah aku dapat masuk UTM. Kita cakap tu betul. Tapi contohnya orang ni ditimpa bala, ataupun dia ditimpa bala ataupun ditimpa dengan malapetaka. Dia cakap, ya Allah, disebabkan Allah Ta'ala lah aku ni bodoh, disebabkan Allah Ta'ala lah aku ni miskin. Okey, Ustaz, boleh tak cakap macam tu? Pada dasar hukumnya, akidah kita betul apa yang dia cakap. Memang yang tentukan semua tu Allah Ta'ala. Tetapi daripada segi cakap, dia su'u adab, dia tak beradab. Maksudnya tak ada adab. Kita tak boleh cakap macam tu. Kalau macam contoh kita cakap, Allah dengan sebab Alhamdulillah dapatlah duit sikit, beasiswa ni semua rezeki daripada Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala bagi rezeki ni aku dapat beasiswa ni. Disebabkan Allah Ta'ala lah aku tak dapat beasiswa. Contohnya kita cakap macam tu. Betul tak? Pada hakikatnya betul, tetapi kita tak boleh nak lafazkan. Sebab Allah Ta'ala lah yang tentukan kita punya susah, Allah Ta'ala yang tentukan kita punya senang. Sebab tadi kan kita belajar dalam masalah qada dan qadar. Macam mana qada dan qadar ni, apa peranan qada qadar. Sebab qada dan qadar ini, suatu qada ni suatu benda yang kadang-kadang tu kita lihat dia tu baik, sebenarnya dia buruk. Kadang-kadang kita lihat dia tu buruk, sebenarnya dia baik. Macam contohlah, adik tiba-tiba Sam ni dapat skor 4 flat. Kita dari segi akal manusia kita cakap, "Kosh, aku dapat skor baik 4 flat. Dapat negara dekan, dapat orang semua puji." Kita dari segi hukum akal manusia cakap tu baik. Tetapi daripada segi Allah Ta'ala tentukan qada tu, apakah dia baik ataupun buruk. Berkemungkinan bila dia cakap dia dapat 4 flat macam tu, dia bangga, dia riak. Dan bila dia sebab riak, dia bangga tu, dia makin malas. Dan sebab dia makin malas tu, dia belajar pun makin down terus. Sebab tu setiap apa tu kita tak boleh nak hukumkan dia tu baik. Macam contoh seorang yang berlaku aksiden, contohnya tiba-tiba keluarlah nak balik, nak pergi makan ni, melanggar tiang lampu dekat Meranti. Punya lapar, tak sabar nak makan, langgar tiang Meranti, aksiden, jatuh, patah tangan. Kita marah, ya Allah ni bala. Sedangkan kita tak tahu disebabkan musibah tu, itulah kebaikan, itulah kemanisan, itulah yang kita tak dapat tahu di sebalik apa yang diqadakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam masalah qada dan qadar ini penghujungnya kita kena redha. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Boleh tak Ustaz kalau saya cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya tak nak cakap wasallim? Boleh tak? Kita cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cakap macam tu je lah. Okey, di sini ada datangkan satu masalah, didatangkan satu. Pernah disebutkan waqa'a li jama'atin annahum kanu la yaktubuna wa sallim.
aw wasallam fara'u Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Pada satu hari sahabat ni kan, dia menulis, sahabat ni yang menulis wahyu ni, dia tulis dalam kertas pelepah tamar, dia cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak tulis wasallim, wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dia tak tulis. Rasulullah bermimpi, dia cakap apa? Fara'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa huwa mutaghayyizun aw abisun aw yuwabbihu ala tarkihi. Nabi Muhammad bermimpi bahawa Allah Subhanahu wa taala mencela ataupun cakap mengherdik. Yuwabbih ni macam mengherdik sahabat-sahabat yang tak tulis wasallim. Lepas je Rasulullah bangun tidur tu, Rasulullah cakap apa? Lima tuharrimu nafsak arba'ina hasanatan. Kenapa kamu mengharamkan diri kamu tu daripada menulis perkataan wasallim ni? Maksudnya kamu mengharamkan diri kamu daripada mendapat 40 kebaikan dengan sebab kamu meninggalkan wasallim ni. Maksudnya wasallim ni ada 4 perkataan. Waw, sin, lam, mim. Jadi Nabi Muhammad cakap, kenapa kamu mengharamkan diri kamu untuk mendapat 40 kebaikan disebabkan kamu tak menuliskan 4 perkataan ni wasallim. Jadi sebab itu kita ni bila selawat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Sebut wasallim tu, ada 40 kebaikan yang Allah Taala berikan pada diri kita. Apa 40 kebaikan tu kita tak tahu. Okey. Dan di sini bila sebutkan je tentang wasallim ni, dia berkaitan dengan orang panggil keyakinan kita kepada Nabi Muhammad. Bila keyakinan ni disebutkan juga dengan iman, orang akan tanya, Ustaz, iman ni makhluk ke tak makhluk? Kita nak jawab macam mana? Mereka ni bahas sampai iman ni makhluk ke tak makhluk. Sebelum ni kita bahaskan Quran makhluk ke tak makhluk. Okey, begini. Dalam perbahasan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanun asaru minallah ila. Okey. Iman ni datang daripada mana? Kita kena ingat, iman pada diri kita ni, dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala ke, ataupun datang daripada Allah, daripada hamba kepada Allah, ataupun setengah daripada hamba, setengah daripada Allah. Iman ni macam mana? Iman ni apakah Allah Taala campakkan daripada atas sampai ke bawah, ataupun iman ni daripada hamba ni terus ke Allah Taala, ataupun iman ni setengah tu daripada hamba, setengah tu daripada Allah Taala. Okey, kita bahaskan. Ahlussunnah wal Jamaah dia cakap, man qala minallah ilal abdi. Okey. Siapa yang cakap bahawa iman yang ada pada diri kita ni, contohnya kita ni semayang ni, sebabkan iman ni memang Allah Ta'ala bagi daripada atas sampai ke bawah untuk kita, maka kita dipanggil sebagai Jabariyah. Tengok tu, Jabariyah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala ni dia campak iman kat kita, barulah kita beriman. Maksudnya kita follow je. Maksudnya kita langsung tak ada ikhtiar. Allah Ta'ala campak hati kita kufur, kita pun kufur je. Tak ada langsung ikhtiar nak jadi seorang yang baik. Maksudnya bila kita cakap macam tu, bahawa iman tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala campak kepada manusia, kita termasuk dalam Jabariyah. Jabariyah ni maksud macam mana? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan segala-galanya bagi manusia. Manusia langsung tak boleh ada usaha untuk dia berubah. Macam contohlah seorang tu bila dia mendakwa, Ustaz, saya ni memang menjadi pencuri, maksiat, dan saya memang tak boleh nak ubah diri saya jadi ahli maksiat ni. Memang Allah Ta'ala dah diciptakan saya macam ni, saya tak boleh nak ubah. Tu dia panggil Jabariyah. Dia seolah-olah menentukan, seolah takdir dia follow je dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada ikhtiar. Okey, ini kalau daripada hamba, daripada Allah Ta'ala kepada hamba, dipanggil Jabariyah. Kalau kita beranggap iman tu begitu. Kalau sekiranya kita menganggap iman tu yang ada dalam diri kita ni disebabkan oleh kita punya amalan, disebabkan kita punya takwa daripada bawah ke atas, maka kita dipanggil Qadariyah. Ustaz, ini pun dah tak betul ni Ustaz. Macam mana ni Qadariyah daripada sendiri pun tak betul, daripada Allah Ta'ala pun tak betul. Dia macam ni. Bermaksud macam mana? Bermaksud Qadariyah ni,
kita je yang buat segala-galanya. Allah Ta'ala ni tak ada masuk campur dalam hal apa yang kita buat. Maksudnya kita pergi ke masjid ni, Allah Ta'ala tak boleh nak sekat lah. Kalau kita cakap pergi kita kena sekat, maksudnya Allah Ta'ala ni ketika mana kita nak pergi ke masjid, Allah Ta'ala tak mampu nak sekat kita. Kita pergi semayang tiba-tiba, maksudnya kalau Allah Ta'ala nak matikan kita, Allah Ta'ala tak ada kuasa untuk matikan kita, sebab kita yang menentukan segala-galanya. Kita yang bawa jalan diri kita. Allah Ta'ala tak ada kuasa nak menahan kita, perbuatan kita tu tak ada. Bila kita beranggapan begitu, iaitu iman kita daripada kita ke Allah Ta'ala, maka kita dianggap Jabariyah, Qadariyah. Okey, kita ni ahli sunnah macam mana? Ustaz, ahli sunnah ni macam mana urusan iman dia? Saya betul-betul nak tahu ni. Okey, begini. Bagi pendapat ahli sunnah, al-imanu fi'lul abdi bihidayatir rabbi. Tengok, bagi ahli sunnah ni, iman yang ada pada diri kita ni, dia adalah terhasil daripada perbuatan hamba, tetapi dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu iman tu. Jadi macam mana? Sebab itu kita ni nak cari hidayah, kita kan bercakap macam contoh yang saya cakapkan tadi. Dia ni, dia tahu ahli maksiat, dia tahu dia ni antara orang yang sering melakukan dosa, dan dia cakap bahawa Allah Ta'ala dah tentukan dia ni ahli berdosa, ahli maksiat. Dia tak boleh nak ubah diri dia, sedangkan dia tak ada usaha. Sebab itu macam saya cakap pada minggu-minggu yang lepas, kita cakap kita ni seorang, macam contohnya seorang, dia ni pekerja, dia nak naik pangkat. Apa yang dia buat? Dia akan datang pangkat start pukul 8, pukul 5 balik. Kadang-kadang dia balik lewat, siapkan kerja. Bos suruh cuci kasut, dia cuci kasut. Memang macai betul lah. Memang kira apa semua buat tu memang buat. Apa bos buat suruh pergi beli makan, dia pun pergi beli makan. Memang kiranya sebab apa? Sebab dia usaha, dia nak dapat supaya bos tu sayang kat dia, naik pangkat dia. Usaha dia tu. Jadi dengan usaha dia tu yang dia buat macam tu, dia datang awal, dia buat kerja, dia cuci kasut bos, dia bagi makan, semualah. Dia buat kerja, orang lain pun dia buat. Dengan disebabkan usaha dia tu, maka bos naikkan dia pangkat. Jadi sebab itu, bagi orang yang selama ni mendakwa dia ahli maksiat, tetapi apa usaha dia nak mendapat hidayah Allah SWT? Dia tak ada usaha. Jadi kita nak mendapat hidayah ni, adik semua, kita kena usaha. Usaha tu bukannya kita dengar berdoa je, ya Allah hidayah, dapat hidayah, tak dapat hidayah sesat aku. Tak boleh cakap macam tu. Kena usaha. Contohnya datang ke masjid siang Jumaat, usaha tu. Dengarlah kuliah ini, selama ni tak pernah dengar kuliah. Sebelum ni Asyik pun pasang Astro pun, Astro Citra, pasang sukan, sport, apa kata tiba-tiba pasang Astro Oasis ni. Tengok sikit, nak tengok sikit macam mana. Sebelum ni pasang Era, pasang Hot FM, pasang Suria, Sinar, apa kata sejam ni tukar iKim tu pula. Tu usaha tu. Jadi usaha itulah dia pencetus kepada nak dapat hidayah. Dan sebab itulah bagi kita khususnya disebutkan di sini at-ta'rif min Allah Subhanahu wa taala wal ma'rifah wat ta'arruf min al-'abdi. Allah Subhanahu wa taala ni seperti mana hadis yang kita bincangkan tadi kan. Kita baca bincang hadis tadi kan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lam ansa man asani. Tengok Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala tu dia cakap apa? Kalau kita baca daripada hadis ni, kita cakap kan, hadis ni, wahai ibnu Adam, Allah Ta'ala takkan lupa kepada sesiapa yang melakukan maksiat padanya. Kalau kita terjemahkan daripada kita akan cakap kepada kawan kita, contohnya kawan kita buat khianat kepada kita, kita akan cakap, aku takkan lupa kau buat khianat pada aku. Jadi kalau kita terjemahkan apa yang kita cakap tu dalam hadis ni, dia nak macam serupa. Maksudnya Allah Ta'ala sebut, ya ibna Adam, lam ansa man asani, aku takkan lupa siapa yang buat dosa kepada aku. Tetapi kita bukan terjemah macam tu. Ulama bukan terjemah macam tu. Dia terjemah macam mana? Aku takkan lupa untuk beri nikmat walaupun hamba tu melakukan maksiat padaku. Tengok macam tu. Tengok maksudnya, ceritanya Allah Subhanahu wa taala ni dia takkan lupa hambanya.
Walaupun hamba berikan nikmat, walaupun hambanya tu tak semayang, tak sujud, pakai seluar pendek, bertindik, bertetu, rambut kuning, minum arak, dia tak pernah lupa untuk beri nikmat kepada hambanya. Dan disebutkan di situ, penghujung kepada hadis tu, disebutkan penghujung pada hadis tu, lam ansa man asani wa man ata'ani. Maksudnya, kalaulah Allah Ta'ala ni tak lupa orang yang beri nikmat kepada orang yang melakukan maksiat, apatah lagi orang yang taat pada hambanya, yang taat pada dia. Kepala kita kena berjalan macam tu. Kalaulah Allah Ta'ala ni dengan hamba yang melakukan maksiat ni dosa pun dia tak lupa nak bagikan nikmat, bagi udara, bagi kekuatan, bagi rezeki, malah orang yang maksiat dosa banyak ni rezeki dia lagi melimpah-limpah berbanding dengan orang yang beriman. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau itu pun Allah Ta'ala bagi, apatah lagi macam adik-adik yang duduk ke masjid, yang datang masjid rajin semayang, oish, lagilah Allah Ta'ala tak lupa. Jadi sebab itu dalam membahaskan orang panggil ilmu tauhid ni, dia kena gabungkan juga suatu ilmu tasawuf supaya kita dapat lebih menarik orang panggil jiwa kita tu, dapat kita lihat macam mana kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kita masuk kepada macam mana Ustaz kita tuliskan. Okey, sekarang ni adik bahagian engineering. Adik biasa buat assignment, takkan mulakan dengan Alhamdulillahirabbil-alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Takkan. Tak tahulah kalau supervisor tesis, kamu wajib tulis ni. Kalau dia tulis tu memang dia bagus. Okey, kita apa kesan bila kalau kita tulis setiap permulaan buku, jurnal dengan kita lampirkan kalimah ni. Disebutkan di sini, man shalla alayya fi kitabin lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi zalikal kitab. Dalam satu hadis menyatakan, barang siapa yang menuliskan pada kitabnya, di tulisannya itu, selawat ke atasku. Macam contohkan, dia tulis kat buku tu sebelum apa-apa nota, contohnya nota lecturer hari ni. Hari ni dia pergi kuliah, tak kira lah fakulti apa pun, engineering ke, sains komputer ke, elektrik ke, mekanikal, dia mulakan nota dia tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang berselawat dalam tulisannya, lam tazal malaikatu tastaghfiru, malaikat akan sentiasa beristighfar kepadanya selagi mana tulisan itu wujud dalam buku tu. Tengok macam tu. Maksudnya, Ustaz, itu macam mana sebab tu kita dalam buku tu kita kena muliakan. Adik beli buku, tak kira buku apa-apa, buku agama ke, buku pesta buku ke, tulis dengan atas buku tu nama, tulis selawat Alhamdulillahirabbil-alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tulis itu je, dan disebutkan bahawa malaikat akan istighfar sepanjang selagi mana tulisan itu tidak hilang. Jadi orang panggil, bukan orang panggil sebab ini benda yang melibatkan spiritual ni, kadang-kadang tu dia tidak wujud, melainkan kita meletakkan keyakinan di atas apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi sebab itu dalam masalah ni dia kembali, dan sebab itu dinyatakan di sini madama ismi hal huwa mufrad madama ismi. Ada yang setengah ulama menyatakan dengan letak Nabi Muhammad je tu cukup, dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun cukup dah bagi kita. Tetapi realiti penulisan pada hari ini, apa pun penulisan, kita mengenepikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu antaranya lah. Jadi adik lepas ni amalkan benda tu, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kerahmatan dan kemuliaan bagi yang berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Azan dah ya? Sekejap ni. Jadi cukuplah
untuk kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Sebenarnya kita baru masuk ke Nabi Muhammad. Dan kita mesti ingatnya, dalam bahas Jauhar Tauhid ni dia ada sifat 50. Kita bukan belajar sifat 20, kita belajar 50 insya-Allah. 50 tu apa? 50 tu 20 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat wajib dia. 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 40. Ustaz, 10 tu macam mana? Okey. 10 tu, satu tu harus bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat Allah Taala ni ada 41. 20 wajib, 20 mustahil, satu harus, jadi 21. Baki lagi 9. 9 tu apa pula Ustaz? 9 tu sifat wajib bagi Rasul pula. 4 wajib bagi Rasul, yang wajib bagi Rasul. 4 yang mustahil bagi Rasul, satu harus. Jadi 4 campur 4, 8, 9 semua 50. Sebab itu kalau kita mahir betul-betul sifat 50, kita kalau nak berdebat dengan orang Kristian ni, daripada kitab Injil, daripada segi ketuhanan, kita boleh lipah kali macam tu je. Sebab kita mengerti apa sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Tuhan tu macam ni. Kalau kamu cakap Jesus itu bukan macam ni, Tuhan bukan bersifat macam ni, dia macam tu. Jadi mudah-mudahan kita akan sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. Kita masih lagi masuk dalam bab selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan minta maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.